Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada kombinasi pengerusi acara yang bahagia, Cikgu Puan Nur Aswati selaku GPK Akademik, begitu juga Ustazah Juriati, Puan Juriati selaku GPK Awal Murid, begitu juga Ustaz Mazlan selaku GPK Koko, begitu juga Ustaz Syafiq selaku membaca doa pada hari ini, pemudah acara majlis, seterusnya guru-guru, ustazah-ustazah, ustaz-ustazah yang ada, seterusnya juga yang diraikan, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya ni macam nak muntah lah ceramah motivasi ni sebenarnya, tapi tak apa-apa. Okey. Tak apa. Dia macam tu, dia tabiat dia nak botol ni. Jadi tu dah bunga ambil lah tadi. Kan dia kena pegang kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di dalam program ni, program motivasi. Untuk makluman semua, ketika zaman Ustaz Mazlan dulu, zaman Puan Aswati, Puan Juriati, zaman Ustaz-Ustazah ni dulu, tak ada ceramah motivasi. Tak ada. Mana ada? Motivator tetap kita memang dah ada, iaitu mak kita orang. Ayat dia senang. Kau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. Itu motivate, yang bagi motivation. Dan satu ayat yang dia selalu sebut, mak selalu sebut, kau nak jadi orang, kau belajar. Sampaikan kita pun terfikir, selama ni kita ni bukan orang apa. Rupa-rupanya apa yang mak kita sebut, kalau nak jadi orang belajar, rupanya Nabi dah pesan, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah orang yang bagi manfaat pada orang lain. Faham lah tu kan, macam-macam ragam yang korang buat kan. Simple je. Saya rasa beza kita ni duduk di sekolah menengah agama ni beza dengan budak SMK. SMA beza dengan budak SMK. SMA beza dengan budak SMK. Sebab SMK ni, setan dengan iblis yang masuk ke sekolah tu biasa-biasa, yang bukan pangkat tinggi-tinggi. Yang masuk ke sekolah agama ni semua pangkat yang tinggi-tinggi je. Dia mengacau tu dengan cara lain. Jadi itu sebab nampak muka elok, beriman ni muka kan, tapi perangai kan, kalau dia buat jahat tu kalah budak SMK. Macam tu lah. Tapi SMA yang saya sebut ni SMA dekat negara-negara lain, Zimbabwe, Burkina Faso kan. Tapi SMA Gemas okey. Yang saya dengar lah, saya dengar SMA Gemas ni baik. Saya anggapkan kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan itu manusia. Sebagai manusia kita tak lagi pada buat salah dan silap. Saya tak tanya pun kau betul ke tidak. Kau tak perlulah jawab kan. Kan aku tanya kan kau jawab benar lah kan. Kita tak lagi daripada buat salah dan silap. Termasuklah yang sub vape tadi, termasuklah termasuklah yang belajar acah-acah nak bercinta tadi, termasuklah tadi orang yang ponteng ke, orang yang bully ke kan. Saya anggap tu satu kesilapan. Tetapi Nabi dah ajar, orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang cerdik tak akan tak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Jadi senangnya, siapa yang tak nak belajar, keluar yang bersekolah ni, selesai. Tak payah susah-susahkan orang, pergi sekolah lain.
Keluar daripada sekolah ni, jangan banyak cerita. Cakap, mak tak nak belajar, nak sekolah besok. Kalau boleh nak sekolah Cina, tuan. Sekolah-sekolah agama ni tak nak. Saya nak sekolah biasa. Keluar. Saya ingat lah kan. Dulu-dulu saya pun cakap, kenapa lah mak abah aku hantar aku sekolah agama ni. Poning betul. Lepas tu, dia punya pressure dia lain. Anak pula bila Puan Aswati sebut sekolah ni merupakan sekolah yang terbaik, sentiasa mendapat tempat yang pertama. Budak ni tak pek tepuk tangan dah sakit perut dah. Dah pek ke kita macam tu dia kan. Itu yang cikgu kena faham pasal budak-budak ni. Yang dulu handal, yang sebelum-sebelum ni hebat. Kita belum tahu lagi hebat, tapi insya-Allah duduk di tempat yang betul, di bawah naungan guru-guru yang betul, didikan daripada guru-guru yang betul, insya-Allah kita boleh jadi lagi hebat daripada yang sebelum ini. Yang sebelum tu sikit mana nak dibandingkan dengan apa yang akan kita persembahkan dalam keputusan kita. Yang tu semangat yang kita nak. Tapi dalam nak capai tu, nak capai kejayaan, 5 perkara tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Kalau ada 5-5 ni, insya-Allah, maka kau tengoklah perbuatan kau tadi, hisap vape, kau nak bercinta, cacah bercinta tadi, yang kau fikir kau nak buat salah, nak langgar peraturan tadi, kau dengar baik-baik. 5 ni kena ada kalau nak berjaya. Kalau tak ada, tak boleh berjaya. Yang pertama yang kena ada, menyalin notak sampai bocor buku. Tak sabar nak nyalin lah. Kalau sebut pertama tu cecenya macam dia salin ni. Tak salin. Kawan lain salin, aku tak salin pun. Bono belak kan. Yang pertama bukan yang kedua, iaitu apakah ada? Yang pertama. Saya nak share ada 5 yang kena ada untuk mengelakkan, untuk pastikan kita berjaya dalam hidup kita. Yang pertama, apakah dia? Bila saya share dia ada 5, bukan satu je, dia ada 5. Berapa kali nak jadi, tak jadi lagi. Apa bodoh sebab dah terlampau biasa menyalin kan. Tu lah dia. Budak perempuan kan salin, pap siap ada bunga lah ujung tu, ada ropol-ropol kan, penegasan macam tu kan. Okey, yang pertama kena ada, kita kena faham prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Sekarang ni bila adik-adik berada di sekolah ni, jangan risau, sekejap je. Saya dulu kata azab betul sekolah Semak Labu ni. Aduh, kenapa laku sekolah sini, saya kata. Itu tak boleh, ini tak boleh. Budak perempuan tak boleh panggil pelajar lelaki abang walaupun senior. Tak boleh. Haram hukum kat sekolah Semak Labu, pelajar perempuan kat kantin, nampak budak lelaki tu senior, tumpang lalu bang, tak boleh. Boleh kena tindakan. Tumpang lalu pakcik dia, orang ajar betul. Donga tu hilang selera. Tumpang lalu pakcik, kita pula panggil dia makcik tepi sikit kata. Macam tu je. Pakcik, makcik, itu kod dia masa kat sekolah Semak Labu. Sampai jam tu sekali lah nak jaga. Yang alang-alang macam cacah nak bercinta tu ada Semak Labu. Panjik sama perempuan pun ada, cuma tak keluar berita kan. Tapi acah-acah nak panjik, kau nak tangkap dulu kan. Tapi kena warning, kena apa, ada yang kena buang, ada yang kena gantung, ada lah kan. Tak adalah. Maknanya sekarang ni nak cerita pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kita macam baru semalam sekolah rendah, tiba-tiba dah sekolah menengah. Macam baru semalam tadika lah, Nabi tadika, dah sekolah rendah, ni sekolah menengah, kejap-kejap so dah habis lah. Dah habis belajar sekolah menengah, tiba-tiba dah masuk kolej, masuk universiti. Masa tu kau akan faham apa maksud cikgu-cikgu ni marah dulu masa duduk kat sini kan. Siapa yang duduk asrama dia tahu kenapa dia kena ni, kena tu, kena ni, kenapa tak boleh buat tu, kena kat rumah kenapa buat tu, buat ni. Masuk universiti tak ada siapa nak larang kita dah. Tak ada siapa nak bising-bising nak dekat asrama. Sekati lah. Kita nak isap okok, kita nak isap vape, jangan risau, dekat sekolah aja halang. Kat luar boleh isap lah. Masalah isap lah kat luar. Ni cerita bukan mengalakkan, isap lah kat luar. Isap tu dah perangai kita. Kita pilih nak isap, sedangkan tahu hukum ni haram. Dari segi agama haram, benda tu memudaratkan. Isap lah. Kau tahu kau buat salah tu berdasarkan yang kau tahu kan. Buatlah.
Jibril kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kasihi dan cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu lakukan. Tahu dah. Budak sekolah agama, dalam kepala bodoh tu tahu dah. Dah start dah cakap dah tu. Buatlah sesuka hati kamu, buat. Tetapi ada beza antara orang yang taat dan patuh ni. Prosesnya panjang, pertama. Kedua, nak berjaya dalam hidup adalah kena ada komitmen. Datang kelas, buat homework, apa assignment yang cikgu suruh siapkan. Ustazah suruh hafal tu hafal, suruh hantar ni, suruh submit, buat. Bak kata orang, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Mana selagi mana yang guru pesan tu, buat. Jangan kau tinggal. Apa yang dia larang, jangan kita buat. Kalau kita dah dilarang kita buat juga, alamat yang memang susah nak berjaya. Datang dari padang keladi sehingga sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Kau nak dengar betul-betul pesan cikgu kau. Apa cikgu kau tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Suruh belajar rajin-rajin. Setiap kali rizak kau bagus, setiap kali rizak kau naik, rizak bagus, dapat semua A, maka Puan Aswati pun gaji dia naik RM50. Betul tak? Betul ke tidak? Tak betul. Tak betul. Cikgu tu tak dapat apa pun dengan kecemerlangan korang. Kau dapat rizak bagus, keluar masuk universiti, dapat jadi doktor, dapat jadi engineer, gaji tak beranjak pun. Gaji ganjak, kalau beranjak pun ikut anjakan gaji tahunan sahaja. Itu pun kalau naik pangkat tu naiklah sikit, daripada langkau grade tu naiklah sikit. Untuk makluman. Tapi cikgu-cikgu ni tetap mengajar, guru-guru tetap mengajar. Mengajar macam biasa. Yang dia marah ni apa tujuannya? Sebab nak bagi disiplin. Yang ketiga, apa yang kena ada? Fokus. Fokus dalam kelas. Macam ni lah, kalau macam ni lah cara fokus. Bocor buku tu kan, la ilaha illallah. Hei, tak sangka betul budak sekolah ni ada masalah. Tak sangka betul. Ada yang berzikir tu tengah jamah ni, la ilaha illallah, sah betul lah kan. InsyaAllah. Tu sebabnya saya percaya pada you all ni bukan jahat. Tak, tapi nakal. Nakal-nakal ni tanah satu tanda budak pandai, budak cerdik. Tapi kalau dah berlebih-lebih dan nakal, dia jadi jahat lah. Tu sebab hati-hati. Saya tengok motor korang berkilat kat bawah tu. Zaman saya makin tak merasa macam tu tu. Handa korang. Ya. Kan? Saya tak nak sebut lah jenama apa, warna apa, tapi berkilat lah. Kan? Koyok ya kan? Tak apalah. Ya? Fokus waktu belajar. Jangan main-main. Jangan buat benda lain. Time belajar. Sebab ada tak yang siapa yang hari ni berulang? Siapa yang kat sini dia pelajar yang berulang daripada rumah? Kat tangan. Berulang pada rumah. Okey ni. Okey ni. Dia siapa nama? Akin. Ada tak Akin? Akil. Pagi tadi mak pesan bagi sekolah, ada tak dia cakap? Akil form apa? Forman. Ada tak cakap? Akil kau pergi sekolah, kau boleh cari lah menantu untuk mak. Ada tak? Cari perempuan yang baik-baik, engineer yang baik, budi bahasa. Ada tak? Ada tak Akil? Tak ada kan? Yang Akil ingat mak ada pesan apa? Sebelum belajar sungguh. Wih, tu macam berkawan Negeri Sembilan cakap, tuan KL cakap, belajarlah bersungguh-sungguh. Tuan KL tu belajar tu betul, macam tu dah. Belajar rajin-rajin lah. Okey. Mak yang Kedah, oh ya ke? Cikgu ni komar betul, nyampuk camah saya lah. Dia komar nak bagi profil pada budak ni. Saya tanya budak ni, ya sah betul lah. Bagi camah kan? Tak ada saja gurau. Tak, ni yang soal. Siapa tadi yang berulang tadi? Perempuan. Yang perempuan siapa? Tak ada yang berulang ada. Tu siapa nama? Arina ada tak mak pesan ke ayah pesan? Ada tak laki yang elok boleh menantu abang? Tak ada. Dia ni pesan apa? Jangan banyak main. Tengok betul tu. Itu ni 9 cakap tu. Jangan banyak main. Mari nak kau kan. Tak perlu tokan kan. Kalaulah main game tu zikir lah. Main game yang kau gila main game tu. Kalau main game tu zikir dah ramai jadi wali kat sekolah.
Istiqamah dah, tak makan, tak minum dah. Allah. Macam pegang tasbih lah, kata kan. Subhanallah, astagfirullahalazim. Budak sekarang agak mau main game lain. Allahu Akbar, kata kan. Kono ada boom dia kan. Tak. Tapi itu cerita tadi, fokus. Lepas tu bila kata fokus, jangan buat benda selain benda. Sebab apa? Nabi dah beritahu, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak jaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. So, amanahnya kena belajar. Buat selain benda tu, tak beriman. Janji, dah cakap dah, walaupun saya tak langsung. Ya, nak belajar lah. Bila mak kau cakap banyak kali, kau dah bising dah. Belajar je rajin. Iya, belajar lah ni. Belajar tu janji, kita dah cakap tu berjanji, maka kena buat. Kenalah belajar, jangan main-main. Kan? Yang keempat, yang kena ada adalah jangan kita lupa kita kena patuh pada peraturan dan undang-undang, yakni disiplin. Tak ada disiplin takkan berjaya. Tu sebabnya cerita pasal vape, cerita pasal rokok, cerita pasal couple, cerita pasal main game, cerita apa, kantoi kat sekolah dan sebagainya. Tolong jangan ulang lagi, please. Itu je nak berjaya. Ni bukan kata berdasarkan peraturan, ni berdasarkan kamu sendiri nak berjaya. Benda-benda ni buang. Kenapa Samsul Debat sampai sekarang tak serokok? Cikgu pun ada serokok. Saya tahu, saya tengok bibir pun tu. Tapi Samsul Debat kenapa tak serokok? Simple je. Mak ada cakap, anak mak jangan serokok. Sampai ini saya tak serokok. Itu je. Mak kau tak bosan, mak kau lah. Tak payah kau bahan dah. Kan? Cakap betul. Tapi bukan saya cakap cikgu sekolah ni, cikgu sekolah lain. Cikgu sekolah ni tak ada sokok dah, dikunyah rokok tu. Tak. Betul, saya cakap simple je. Saya sampai sekarang tak sokok, alhamdulillah. Maka duit saya tu baiklah benda-benda lain. Belilah benda-benda lain. Kau rasa kau macu mana sokok? Kan? Dengan nasab kau, kan, keluarkan tu kan. Tanpa kita sadar, mengayak-ayak, pergi masuk ke jantung orang lain, paru-paru orang lain rosak tanpa kita sadar. Akhirat besok kawan tu nuntut. Kan? Simple ya benda tu. Kan? Mak saya cakap, kau anak mak jangan sokok, sampai sekarang saya tak sokok. Tu orang cakap. Itu pun duit tak cukup kat tu. Tak cukup kat duit tu, kan? Ada kena cari ini, kena cari lagi ni, kena cari ini, apa benda nak bayar ni, benda nak bayar, contohlah kan. Tapi rezeki Allah tu ada untuk orang yang cuba ikut peraturan. Dan begitu juga yang kelima. Kenapa sebut pasal peraturan tu? Sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maknanya untuk orang beriman tentu ada peraturan. Itu tak boleh, ini tak boleh. The do and the don'ts. Benda boleh buat dengan benda tak boleh buat, tentu ada. Kalau tidak, cuba ingat apa yang Buya Hamka sebut. Buya Hamka kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maka kena bezakan kau ni dengan korang dengan babi hutan tu. Kalau tak, apa beza kau dengan babi tu? Semua disondol. Apalah, okey ya. Mak berdarah muncung lah. Disondol lah pokok tu berdarah. Lalu sekatilah dan babi dia kan. Tapi bila kita menyondol, kita pun memang langgar je semua peraturan, maka apa beza kita dengan binatang? Itu sebab kalau kita tengok harimau, macam mana hebat berbadan bolang, dengan kuku dia, dengan badan dia yang besar. Tetapi bila dia berjalan dengan garang tu, kau perasan tak kepala dia, otak dia tu dengan punggung dia sama level? Nak pula di sini lagi rendah pula kepala daripada punggung dia. Betul. Kita bila kita berjalan, akal kepala kita di atas. Nak membezakan kita kena berfikir, gunakan akal. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik.
Maknanya akal ni mustahak. Tu sebab semua suruh kita belajar. Mak suruh belajar, Puan Aswati suruh belajar, Puan Jurati suruh belajar, Ustaz Mazlan pun suruh belajarlah, kan? Belajarlah korang, kan? Ustaz Syafiq tadi doa tadi, kan? Minta manfaat pada diri kita, minta kita ni dapat ilmu, mudah-mudahan diberkati petang ni, bagi semangat untuk belajar. Sebab apa? Sampai satu tahap besok kita memang ada kawan-kawan yang golak-golak, suka-suka dengan kita sekarang. Kita rasa ni kawan baik kita lah, dia akan sama dengan kita lah. Okey, kita akan lepak sampai bila? Janji weh, kita sampai kita dah keluar besok kita akan baik. Percaya cakap saya, benda tu takkan berlaku. Mana yang kau rasa kawan-kawan yang nak susah sesama dengan kau ni, percayalah cakap saya, tak kalau keluar result kau fail, kau nangis seorang-seorang. Tak ada siapa nak menangisi dengan kita, buang masa. Masing-masing akan ada hidup masing-masing. Tanya cikgu-cikgu, tanya Puan Jurati sendiri, tanya Puan Aswati, bila buat reunion, panggil kawan-kawan sekolah lama, berapa ramai yang tak datang? Sebab malu, takut orang tanya, kau buat apa sekarang? Kau buat apa sekarang? Paling tidak Puan Jurati boleh cakap, saya sekarang ni alhamdulillah GPK HAM. Kan? Puan Aswati boleh cakap, saya GPK Academic. Macam tu kan. Nah, ada kedudukan, ada pangkat, ada kerjaya. Benda ni berlaku. Tanyalah cikgu. Kadang-kadang bila jumpa dengan kawan masa reunion, kau buat apa sekarang? Tak apalah, tak payahlah tahu. Kenapa jadi macam tu? 20 tahun lagi Akil akan berjumpa dengan siapa nama? Afiq. Akil dengan Afiq berjumpa kat pasar malam kat Gomez. Wih, dah lama tak jumpa kau. Kau buat apa sekarang? Alhamdulillah aku sekarang doktor pakar kat KPJ. Oh ya ke? Kau buat apa sekarang? Tak apa, aku dah hal, nanti kita jumpa. Sebab apa tak? Saya doakan Afiq, Akil dua-dua berjaya, semua berjaya. Saya doakan. Tapi isu dia itulah yang berlaku bila kita hari ni main-main. Tak lama pun belajar ni sebenarnya. Tak lama. Percaya cakap saya ni macam baru semalam tinggalkan sekolah. Macam baru semalam SPM, macam baru semalam diploma, macam baru semalam settle degree. Dan saya satu-satunya anak Negeri Sembilan yang habis final, belum sempat habis final exam degree, saya dah ditawarkan kerja jadi legal advisor. Saya bawa kes-kes mahkamah untuk agensi. Sebab apa? Sebab cerdik. Lagi satu, nama Samsul Debat bukan saja-saja bagi tau. Dalam Negeri Sembilan kau cari siapa lagi orang Negeri Sembilan yang berjaya bawa Negeri Sembilan champion pidato dan debat kebangsaan, kau cari. Cari siapa lagi? Cari. Kalau setakat dengan peringkat sekolah tu, semua cari. Ni saya cerita ni sampai peringkat kebangsaan tau. Debat diraja antara universiti. Samsul Debat dapat top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001, 2002. Cari orang Negeri Sembilan yang ada tak buat macam tu. Bukan cakap apa, sebab nak beritahu proses kita dekat sekolah ni mustahak, penting. Saya sampai satu tahap bila saya belajar peringkat diploma dulu, tengok lagi Profesor Madya, Puan Nur Hayati tu, dia terkejut saya boleh ulang balik nota yang dia ajar 10 bab, ulang balik sebiji-sebiji nota yang dia ajar tanpa saya melihat pada nota yang dia bagi. Saya boleh tulis balik semula. Macam itulah tahap hafal saya dulu. Dan sampai sekarang saya masih lagi ada bahan bacaan saya. Dewan Masyarakat sampai sekarang itulah bahan bacaan saya. Baca isu politik, ekonomi, sosial, media sosial, semua saya baca. Hari ni berapa ramai anak-anak muda kata saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Saya tahu isu tu. Ada dekat kalangan korang, buat apa belajar weh, jadi YouTuber senang. Siapa cakap? Kalau jadi YouTuber kau bangang lantun-lantun buat apa? Kenapa kita nak jadi macam orang tu, mengelinyang-ngelinyang, meloncet tak tentu arah, buat duit dengan cara membodohkan diri sendiri? Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jinjing, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah diri. Kalau mati kena baham harimau, saya lihat dia cerita, bosah ke harimau kan? Bosah, steady. Dia mati macam mana? Dia gigit anjing, melumpur-melumpur langsung mati. Bodoh. Faham tak maksud dia tu? Maknanya biar jaga diri kita. Sekarang kita belajar kan, nampaklah kena belajar. Arwah nenek saya dulu sebut, mesti belajar, apa belajar tak sampai bila lah, tak rasa tak tidak duit kau ni. Itulah arwah wan saya cakap. Kek TK mungkin. Sama cikgu TK tu semua. Orang TK macam tu mulut Sekitalatnya lah. Nah, dia sebut ni seorang lagi, gua bagi description. Bagi huraian nak dia. Apa nama cikgu? Cikgu Harry. Sama TK. Ya.
Tak jap belajar. Tak rasa tak tidak duit kau ni. Alhamdulillah, wan saya sampai rasa duit saya. Yang tak sempat rasa siapa? Seorang manusia penting dalam hidup saya. Arwah abah saya tak sempat rasa. Arwah abah saya meninggal dunia sangat muda. Umur dia ngam 50 tahun dia meninggal dunia. Saya tengah final year, tak sempat dia tengok anak-anak dia berjaya, tak sempat tengok anak dia sampai jadi Samsul Debat, tak sempat tengok. Tu sebab appreciate lah masa. Tu saya cakap. Ni saya cerita tu terangnya. Kau takkan dengar ceramah motivasi belajar gaji-gaji ni. Tu tak ada. Samsul Debat cakap tu terang je. Tu sebab saya kata awal, kau tak nak belajar berhenti. Cakap dengan mak kau nak sekolah biasa. Rahmat dah kau dapat masuk sekolah agama, dapat orang yang beriman yang baik-baik, cikgu ustaz sazah boleh jaga kau orang kat sini. Saya dulu rasa satu hikmah belajar dulu dekat sekolah agama, dikelilingi orang yang beragama. Saya syukur sangat-sangat. Sebab saya kata disiplin kena jaga. Dan begitu juga yang kelima yang kena ada adalah istiqamah. Yang selalu disebut oleh Ustaz Mazlan tu istiqamah, ataupun Ustaz Syafiq kadang-kadang sebut konsisten. Kan? Atau saya kalau bahasa motivasi sebut keberterusan. Jadi konsistensi ni tak boleh hari ni rajin, esok malas rajin balik. Contohlah kita ambil satu bidang 5 yang saya sebut tadi, proses panjang, komitmen, fokus, disiplin dan juga istiqamah. Kita ambil satu proses. Nak berjaya dalam SPM, proses dia panjang, bukan tiba-tiba kita akan berjaya. Daripada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Kedua, fokus. Kalau tak fokus dalam kelas, orang mengajar kau banyak benda lain, takkan berjaya. Komitmen, suruh buat homework tak buat. Cikgu ada sebab tu, cikgu kadang-kadang menangis tu. Ustazah ni menangis. Saya penat. Photostat. Bagi you all. Tapi you all tak buat. Tak apalah. Sakit je hati cikgu. Kita tak akan berjaya. Dengar cakap saya. Dia photostat tu kadang pakai duit sini, bukan boleh claim. Dah lah kena sound dengan kerani kat pejabat. Ni semua ni photostat rosak lah ni. Kadang kerani ni pun lebih ingat, dia rasa lebih besar daripada cikgu tu. Aku menyampah tu kadang. Bukan sekolah ni, sekolah lain. Samsul Debat sound direct tu. Kadang saya siur cikgu tu grade 44, 48. Kalau sound macam tu je. Habislah kertas A4 ni. Cakaplah. Cikgu, kertas A4 tu dah tak banyak. Tak boleh kau respect cikgu macam tu. Ni kat sekolah dekat tempat lain. Sekolah sini saya suruh belajar dengan sekolah ni. Cara kerani dia hormat dengan guru. Okay, kena cover sekejap. Tidak, kau tak kena panggil kira. Itu memang ya. Kan? Kalau kita tengok cikgu ni terasa hati, suruh kita buat, kita tak buat. Jangan sakitkan hati cikgu. Adab tu, adab dalam belajar. Baru je saya ceramah 2 hari lepas untuk College Vocational Sungai Buloh. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Salah satunya jangan sakitkan hati guru. Sampai bila-bila pun saya share, saya boleh jumpa balik, saya ajak makan, ada dah, nanti saya tunjuk dalam Facebook. Saya jumpa balik cikgu saya, Cikgu Noraini Amran. Saya makan sup kambing dengan dia dekat Pontian. Kebetulan saya ada ceramah hari sana. Cikgu, free tak? Jom kita melayan sup kambing tu. Jom, pergi. Cikgu tu mengajar saya last, dia mengajar saya matematik waktu saya darjah 4, 5 dan 6. Bayangkan, saya dapat jumpa dia balik. Kemudian saya cari balik bekas pensyarah saya telefon. Dalam perjalanan kita kadang saya call. Mana nombor phone yang saya ada, saya akan call. Kalau member bagi, saya akan call balik. Saya tanya apa khabar, apa, dia ingat tak saya dulu. You okey dah sekarang kerja? Sekarang dah okey dah, disiplin okey, dia kata. Dia tegur saya sebab dulu saya banyak bergurau main-main waktu belajar waktu universiti dulu. Dia ingat saya. Ada seorang cikgu tu mengajar saya matematik darjah 2. Saya ingat lagi bila saya jumpa dia dekat rumah, dah macam nenek betul. Pakai kain batik dengan baju orang tua tu. Siapa kata kan? Saya kata saya lah. Lepas tu dia kata, siapa Samsul Debat, siapa tak kenal. Bukan tu cikgu. Masalahnya saya ni anak murid cikgu dekat sekolah kebangsaan Paroi dulu. Ya kau, dia kata. Dia tak sangka. Mengalir air mata, baru dia tahu yang Samsul Debat tu anak murid dia. Dan saya nak beritahu, proses ni yang 5 saya kata tadi, kalau salah satu kita tak buat, kita tak akan berjaya. Kita ambil pemain bola sepak lah. Pemain bola sepak, simple lah. Pemain bola sepak nak berjaya, pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba boleh wakil kebangsaan. Itu memang kemuncak lah. Dapat wakil kebangsaan tu kemuncak karier lah. Kedua, dia mesti ada komitmen. Kena datang training. Tak datang training tak boleh. Mana ada orang boleh berjaya dalam pemain bola sepak boleh tanpa training?
Nak main takraw. Lagi pun tak boleh. Kena training. Saya dulu sukan nombor 1 saya takraw. Dulu saya main takraw. Maksud di UiTM di Melaka. Sampailah peringkat Shah Alam. Sampailah lutut saya rosak. Sebab tu lah lepas tu saya masuk pidato dengan debat pula. Bercakap tak payah pakai lutut kan. Betul. Kita kena training. Kalau tak training macam mana? Kan? Kena baling bola. Lipat. Okey. Pukul. Saya main apik kanan dulu main gila. Betul. Saya main tim Petronas Melaka. Saya main tim apa? Tim Gadik. Saya main tim UiTM. Dulu orang Melaka 2 minggu sekali memang ada open. Dulu saya macam tu. Kita tahu kalau tak ada training memang tak boleh main. Main kerah besar sebab kurang training. Lepas tu waktu training kena fokus. Kalau tidak nanti bola, bila main bola, time bola patut tanduk kau pakai kaki. Bola patut pakai kaki kau menanduk dah menyarap apa hal kau jaga tu. Dan begitu juga disiplin. Kalau tak ada disiplin boleh ke wakil kebangsaan? Tak boleh. Kita pernah dengar, tanyalah ustaz. Kalau ustaz ingat dulu ustaz, pemain bola sepak kebangsaan, dia daripada kem latihan tu dia curi keluar malam, panjat pagar dia pergi kelab malam. Bila dapat tangkap, gugur daripada skuad kebangsaan, sampai bila-bila tak boleh main untuk negara dah. Fail, disiplin tak ada. Lepas tu yang ambil ganja, yang ambil dadah, yang terlarang untuk masuk sukan, test air kencing, fail, gagal, kalah terus, tarik balik dan dilucutkan, tidak dibenarkan menyertai mana-mana pertandingan selama 2-3 tahun, tak boleh. So macam mana? Ben Johnson dulu tarik balik pingat emas dia. Carl Lewis dulu asal isu dadah juga. Tu sebabnya kita kena tengok. Kita tengok hari ni disiplin tu mustahak. Bukan kata cikgu tu cakap saja-saja pasal disiplin ni, bukan. Disiplin bukan nak nyusahkan kita, tapi nak jadikan kita manusia. Ada beza menjadi manusia dengan manusia, ada beza. Dan begitu juga kena ada konsistensi. Kalau orang tu permainan dia kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey, maka macam mana dia nak main first 11? Tak boleh. Maka dia jadi super sub je. Sebab dia jadi substitute, dia jadi pemain simpanan sebab tak boleh main. Cuba tengok waktu Liverpool menang dulu. Sebab apa? Sebab dia menang. Kemudian bila sampai tahun ni, bila ramai player injured, kalah, kejap menang, kejap kalah, salah kejap skor, kejap tak. Jadi macam mana nak dapat juara liga? Tak boleh. Semana semuanya kena ada konsistensi. Tak, saya kaitkan dengan benda biasa sebab nak bagi gambaran dekat you all, apa benda pun 5 perkara ni kena ada. So dalam belajar ni nak berjaya, yang pertama kena ada jujur. Jujur, jangan menipu. Bila cikgu tanya, okey kelas, ada apa-apa soalan? Macam ni lah, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tu. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tidak. Kelas, ada apa-apa soalan? Macam tu kan, tiba-tiba ada masalah saraf. Yang seorang tu kelas ada apa-apa soalan, dia pandang ke kawan dia. Mana? Dia pandang ke kawan dia, macam soalan dia tak tuju kat dia. Yang seorang tu kelas ada apa-apa soalan, kemar barang. Dah habis. Jujur, tak faham, angkat tangan. Pedulikanlah wakil-wakil setan dalam kelas tu. Wakil-wakil setan dia akan bunyi. Cikgu saya ada satu soalan. Apa? Tanya soalan siut. Tu wakil setan. Dia tak boleh tengok orang nak jadi baik, dia tak boleh. Apa? Baca buku. Dia setan macam tu, terang cakap. So siapa rasa diri tu setan, berhenti-hentilah menyetankan diri. Ya kan, dia gelak tu sebab ada yang kena kat batang hidung. Saya kat terang je. Kawan tu buka buku, dia siap tolong tutupkan buku tu. Betapa teruknya perangai iblis dan mengasuk diri dia. Apa ni baca ni? Tutup. Okey. Jujur, tak faham tanya. Okey, yang kedua, apa yang kita kena buat? Amanah. Tu saya dah sentuh tadi, amanah. Tolong amanah. Waktu belajarlah. Waktu main betul-betul. Ini waktu belajar kau tak belajar, waktu main kau belajar. Memang tak lah. Pernah tengok orang main bola sambil belajar? Pernah tengok? Bagaimana bola Safiq Rahim hantar ke tengah, di lorong kepada Syarul Idan Talaha sambil membawa buku matematik. Pernah dengar tak? Tak pernah. Memang tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar pengulas sukan cakap macam tu. Okey, yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan.
Kawan, kalau ada kawan yang tak faham, kita tunjuk ajar dekat dia. Kalau kita tak faham, cari kawan yang pandai, tolong ajar aku. Aku tak faham ini, boleh tak kau tunjukkan ini apa maksud dia? Yang ni aku lemah sikit lah ni, boleh tak kau tolong aku? Jaga hubungan satu dengan yang lain. Seterusnya, percaya pada hikmah. Apa maksud percaya pada hikmah? Kita belajar hari ni teruk-teruk, insya-Allah aku belajar ni, aku patut insya-Allah Allah bantu aku masa aku peksa besok. Percaya pada hikmah. Aku ni belajar, kawan-kawan aku ada kat sekolah tu, kat luar tu tak belajar pun. Ada tak kita nampak kawan kat kampung kita tak belajar pun? Tak ada pun dengar macam motivasi. Aku camah-camah aku tak pergi punya. Ada kawan kita dengan bangga cakap macam tu. Ada kawan kita lepak sampai senja. Kita pula lah kena pergi surau di masjid dengan camah. Tak apa. Sebab percaya pada hikmah, ada benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Percaya cakap saya, ada benda baik Allah nak bagi kat kita. Saya dulu pun fikir, kenapalah aku belajar? Allah masuk diploma lah. Aduh, 3 tahun. Habis diploma, ambil degree in law. Ambil ijazah sarjana muda undang-undang. Tak ada kredit transfer. 4 tahun, bulat. Tak ada satu subjek pun tertinggal. Sebab tak ada subjek boleh transfer bila ambil law. Kenapalah aku mengambil kaunsi aku kat universiti ni? Aduh, hai. Kawan-kawan dah kerja. Akhirnya bila saya keluar, baru saya faham kenapa kita kena belajar. Bila dengan ilmu, dengan apa pencapaian yang kita ada, alhamdulillah saya bergelar pegawai undang-undang. Sampai satu tahap saya naik jawatan, saya jadi pengarah undang-undang dan penguasaan, merangkap penasihat undang-undang. PBT 1 Negeri Sembilan tu saya nombor 1 advice untuk seluruh Negeri Sembilan dulu. Sebab senioriti saya dululah. Itu sebabnya patutlah aku kena belajar. Rupanya hikmahnya, kalau aku tahu macam ni lah, tentu dulu aku tak main-main. Nasib baik Allah bagi peluang kat saya. Bagi peluang kat saya. Belajar, belajar dan belajar. Cantik teluk pantai jen landai, tambak perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Besok kalau kita malas, ingat tak Imam Syafi'i kata apa? Barang siapa yang tak mahu belajar, maka perlu bersedia menahan kepedihan telinganya, dipanggil bodoh di masa akan datang. Itu Imam Syafi'i kata. Itu sebab kita kena belajar. Dan salah satu yang kita kena tekankan di sini, saya paling selesa ceramah di sinilah. Sebab nampak betul lah wara'du wa barkun dan semua. Tompek lain kadang menyaut, lepas tu set sound. Ada tengok dalam YouTube ni saya sound ni, kau apa masalah kau? Saya set sound dengan. Ada. Sebab saya tak boleh. Bab adab dengan akhlak ni memang saya. Itu sebabnya saya ni nak share ni, nak bagi kaum berjaya je. Tu je. Percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Accountability, kebertanggungjawaban. Jangan salahkan orang. Kalau dah fail tu fail lah. Kalau dah tak tahu, tak tahulah. Memang salah saya. Saya tak faham. Memang saya. Kenapa fail ni? Tak tahulah, dia kacau saya masa peksa tu. Tak ada dah. Memang salah kita. Kenapa ni? Memang salah saya. Saya memang bodohnya saya ni. Mewarisi pada keluarga saya. Tak kisahlah. Tapi kau mengaku salah kau sendiri. Bukan masalah keturunan. Salah sendiri cakap. Jangan gemar menyalahkan orang macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul perempuan? Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Orang lelaki kenapa rumput panjang? Kebal lembu tak makan. Perempuan kenapa kebal lembu tak makan? Perut sakit. Orang lelaki kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah perempuan. Kenapa nasi dia mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah lelaki? Hujan turun. Orang perempuan kenapa hujan turun? Kenapa kata panggil orang lelaki? Ular nak makan. Nanti Ustaz Bazlan tolong sampaikan salam pada tuan pengetua. Siapa nama pengetua kita? Abdul Ghani. Maklumkan dia, kita bangga sangat sebab budak-budak ni hafal lagi lagu tu. Itu lagu Tadika tu dia boleh hafal lagi tu. Beria berkau-kaut muka ngecek cikgu pun, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa tu. Tapi dalam lagu-lagu tu sebenarnya mengajar kita jangan gemar menyalahkan orang. Menyalahkan ni, nyalahkan ni, nyalahkan ni, nyalahkan ni. Akhirnya binatang yang paling gentleman sekali, yang paling bertanggungjawab adalah ular. Ular menjawab, dikatakan ular ni menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Dia kata, memang makanan aku, memang makanan aku. 3 kali dia ulang, memang makanan aku. Dan rakaman hujung tu, audio rakaman hujung ni tu dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Dia tanya, orang dah tak boleh tanya lah. Sebab dia bertanggungjawab. Tu sebab belajar jadi manusia bertanggungjawab. Kenapa isap rokok? Salah. Ayah asap.
Ayah hisap. Kenapa tak hisap kerja? Dia ambil buku saya. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Tak ada lagi dah jawapan macam tu. Kenapa hisap rokok? Kenapa hisap vape ni? Memang salah saya yang nak cuba sangat. Saya minta maaf Ustaz, saya janji saya tak buat lagi. Mengaku salah dan berjanji tak nak ulang lagi. Itulah manusia yang paling baik sekali. Samsul debat, tak hisap vape, tak hisap rokok. Terang cakap. Kalau kau nak jadi lagi hebat pada Samsul debat, kau at least kualiti yang kau kena buang, berhenti merokok, hentikan vape. Tak ada faedah. Sekarang ni saya beritahu, saya bila dah keluar, kita dah ada hidup kita sendiri, kita boleh capai apa juga yang kita nak. Rumah saya ada satu bilik khas untuk main PS5. Tak ada, itu yang korang nak kan? Nak sangat main game kan? Pasang speaker dengan TV besar melekat dekat dinding. Baru 5,000. Tak nak cerita, baru 5,000 harga PS5 tu. Speaker lagi baru 3-4 ribu. TV besar lagi baru 15-16 ribu. Tak satu bilik je 30 ribu. Cuba fikir. Tak benda tu boleh achieve? Boleh achieve. Dan satu syarat, berhentilah buat benda bukan-bukan kat sekolah. Dan akhirnya bila dah siap aircon, nak main, baru nak main tidur, penat. Sebab apa? Tak ada benda lain. Ceramah. Nampak? Nak main hari ni pun tak boleh. Ada ceramah lagi. Tak dapat main. Pergi dah ke ceramah kat korang. Jauh pula tu kau main. Mabuk-mabuk pun sampai. Tak, contoh nak beritahu, sampai satu tahap kita ada kebebasan keuangan, kita ada kehidupan kita. Kau nak beli kereta apa, baru cerita. Saya cakap tu terang lah. Tanyalah guru-guru ni, komitmen bulanan dia orang kata berapa? 10-15 ribu tak kurang sebulan. Tanyalah, tak usah lah. Nak pula tu yang nama Nur Aswati. Ingat sikit ke anak universiti lagi belanja bulan-bulan kena bagi lagi, betul tak? Betul. Komitmen cikgu ni, tapi sebab apa dia orang boleh bayar 10-15 ribu sebulan tu boleh bayar? Sebab masa belajar tu betul. Reality saya bagi simple je, simple reality. Okay, saya nak tanya, rumah, kau nak rumah macam mana? Okay, saya tanya contoh orang, cikgu dengar jawapan dia orang. Saya cadangkan you all duduk rumah flat. Saya nak tanya, berapa ramai nak duduk rumah flat? Bercita-cita saya nak sangat duduk rumah flat. Tolong kat tangan. Rumah flat yang ada tangga, lift kadang-kadang rosak, kadang okey. Saya nak tanya berapa ramai yang nak? Tak ada okey. Tak nak okey, rumah teres yang kecil tu, yang 18 kali 65. Kecil je, jiran dan sikit, parking satu kereta je boleh masuk. Berapa ramai yang nak? Okey tak nak? Okey tak apa. Saya cadangkan rumah teres besar sikit lah, 20 kali 70. Ada tak orang? Aku target nak rumah tu. Tak nak juga. Okey tak apa. Rumah semi-D, ada tanah tepi. Semi-D tanah tepi. Ada at least boleh lah kaum perempuan sampai sidai kain. Lama tak boleh bawa orang sebelah. Saya nak tanya, berapa ramai nak? Cita-cita dia memang nak semi-D. Bukan paling lebih tinggi daripada tu. Memang nak semi-D. Okey, fine. Okey. Soalnya saya nak tanya, siapa nak rumah banglo? Rumah bungalow. Rumah banglo satu tingkat ataupun tak apalah, buat design simple tapi at least ada swimming pool, at least ada ni. Kan, ada gated and guarded, ada pengawal jaga dekat depan. Siapa nak? Tuan angkat tangan. Okey, angkat tangan. Okey, turun tangan. Tak apa, turun tangan. Sekarang saya nak tanya, siapa yang tak nak rumah flat tadi? Angkat tangan. Tak nak rumah flat, tak nak jadi cita-cita rumah flat, angkat tangan. Mana yang saya andaikan, yang tak angkat tu saya andai dia nak rumah flat, angkat tangan. Okey, turun tangan. Okey, itu rumah. Sekarang kita cerita kereta. Apa ramai? Aku kalau boleh dah habis belajar besok, aku dah kerja, aku nak beli Azia. Tolong kat tangan. Tak ada pun. Aku nak beli kancil 660, kat tangan. Tak ada. Okey, tak apalah. Tak apa. Okey, sekarang saya kata, okey, at least aku nak Toyota, aku nak Honda HR-V yang baru tu. Kat tangan. Okey, siapa nak Toyota? Dia nak Toyota, mungkin nak Camry. Okey, tak apa. Alphard, Velfire. Oh, tak mau. Okey, BMW. Tapi bukan BMW yang tahun yang dah banyak batuk tu semua, tak ada. Yang BMW yang baru, i8 yang baru, yang 2 pintu. Ada kau yang pakai? Ha? Ada 2 orang pakai? Silap model lah saya bagi. Tak apa. Tak, saya nak tanya, siapa yang nak pakai yang model baru BMW? Katakan. Okey, siapa yang nak Mercedes Benz baru? Okey.
Okey, siapa yang nak kereta mewah luar negara, tak kisahlah kereta apa, mungkin dia nak apa, dia nak kereta ni apa nama, dia nak Bumblebee kan, Bumblebee siapa nak? Tak nak yang macam Transformers tu, tak nak. Wildfire siapa tak ada siapa nak? Okey, siapa yang tak nak Azia tadi angkat tangan? Tak nak Azia angkat tangan. Kita nak sampai tinggal kita aku tu. Kita apa kita nak? Okey, tak apa. Okey, sekarang motosikal. Siapa yang nak motosikal? Dia kata aku dah kahwin, so aku dah ada family semua, aku nak beli motosikal Demak. Cikgu dengar dia gelak tu, Demak tu. Okeylah, tak nak Demak. Okey, dia nak beli kalau boleh Superbike. Angkat tangan, Superbike. Tak kisahlah Ducati ke apa semua, tak kisahlah kan. Ataupun dia nak pakai Harley Davidson, ataupun dia nak Vulcan yang besar tu, Goldwing. Goldwing tu yang memang kita ada gear reverse, sebab kita tak larat nak ke belakang kan, dia besar. Ataupun yang motosikal Spider yang 2 tayar depan, 1 tayar belakang tu. Ada tak yang nak? Oh, tak ada. Okey, sekarang ni motosikal ni, okey, semua saya nampak semua nak yang mahal lah. Okey, ES5 tak nak Waktu lah motor abah kau yang kau kojo kena gigi kan. Okey, tak apalah. Yamaha LC tak nak. Dia nak yang lagi hebat pada tu. Okey, fine. Sekarang katalah kau ada anak. Katalah ada anak. Janganlah feeling sangat. Relax. Orang perempuan jangan terbayang. Tak payah. Saya nak tanya, anak nak bagi siapa jaga? Tanya cakap. Saya nak tanya, anak nak bagi siapa jaga? Yang depan tu, siapa nama? Tu. Ya. Siapa nama? Siapa nama? Pula Wawa pula. Wawa ke nama? Wawa nak bagi siapa jaga anak? Sendiri. Okey, yang lelaki saya nak tanya, nak bagi siapa jaga anak? Siapa? Bini. Kau tak boleh guna bahasa elok sikit ke? Isteri ke, permaisuri hati ke? Kau boleh apa-apa bini ke? Kau betul bahasa budak sekolah kamu ni. Siapa nama? Aryan. Form apa? Form 4. Dia dah macam dah dekat lah tu. Saya nak tanya, kalau dah ada anak, nak bagi siapa jaga? Isteri. Okey. Yang lain ada tak bagi siapa jaga ni? Ada siapa ni? Ada jawapan lain? Bagi siapa jaga? Jawab ni, janganlah takut. Apa hal? Kau menyuruh apa hal? Nak bagi siapa jaga anak? Ibu. Siapa jawab ibu tu? Atau belakang tu siapa? Apa? Arina tadi. Arina kata dia nak bagi ibu dia jaga. Kau tahu tak ibu kau cakap apa? Dia nak ponek jaga kau, nak jaga anak kau pula. Nama makak kau tekan. Okey. Tadi siapa? Wawa nak jaga sendiri. Cita-cita Wawa nak jadi apa? Cita-cita Wawa lah di career nak jadi apa kalau boleh? Wawa. Jangan tanya sebelah Wawa. Dia rasa nak jadi apa? Nak jadi apa? Cikgu. Pernah tengok tak cikgu ni mengajar bawa baby? Sebab kau nak jaga sendiri kan? Okey, kelas orang buka pasal 8. Diamlah tu. Pernah tengok tak? Pernah tak Wawa? Jadi apa maksud jaga sendiri? Bagi pengasuh jaga. Bagi pengasuh ke macam mana? Wawa tak nak kerja, nak jaga anak je sepenuh masa. Macam mana? Okey. Tak apalah, saya faham. Maksud jaga sendiri tu mungkin bagi orang gaji ataupun bagi pengasuh jaga. Saya letak seorang je anak. Okey, fine. Sekarang macam ni. Kita tengok betul-betul okay. Sekarang saya akan kirakan kos untuk benda-benda yang korang tak nak. Kos yang korang tak nak saja. Pertama, rumah yang kau tak nak, rumah flat. Berapa ratus sebulan kena bayar? Sewa, bukan beli. Sewa sebulan berapa? RM500 sebulan. Sekarang, satu. Kereta yang kau tak nak, Azia, RM500 sebulan. Atau kereta Saga, atau kereta apa yang biasa-biasa, RM500 sebulan. Dah RM1,000. Motosikal Demak tadi yang kau tak nak tadi, RM250, tak payah down payment, pergi beli dekat Singa, bagi photostat IC, dia datang kutip tiap-tiap bulan. RM250. Contoh. Berapa dah? RM1,250. Okey, seterusnya saya nak tanya, duit minyak berapa cukup?
Saya nak beritahu, saya bagi bajet untuk kereta, saya bagilah RM500 sebulan. Saya bagilah untuk motosikal tu, saya bagi RM300 sebulan. Maknanya RM800. So, saya nak beritahu hakikatnya, tanya cikgu-cikgu, RM500 sebulan tak cukup. Tapi saya letak je RM500. RM300 sebulan pun tak cukup. 500 campur 300, 800. Melainkan tolak kereta sampai dalam besar baru start enjin. So, maknanya sekarang, kita kira sekarang ni, 1,000 berapa tu? RM1,250 campur dengan 800. Berapa? 2,000. Okey. Belum cerita lagi, bayar bil elektrik, bayar bil api. So, total sekali 2,250 ringgit. 2250. Untuk makluman korang semua, 2250 bersamaan sebagai gaji permulaan bertaraf ijazah dalam sektor kerajaan. So, kalau kau hari ni main-main, waktu SPM pun kau tak boleh nak lepas, kau lupakan sebab benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat, apatah lagi benda yang kau nak. Tu je cerita dia. Itu sebab kita kena belajar. Itu sebab mak kita risau bila kita tak belajar. Mak kau tengok tu dekat signboard tu, signboard rumah-rumah perumahan baru yang keluar. Cuba tengok. Hanya 800,000 sahaja. Hanya 700. Hanya. Cikgu bahasa Melayu pun pening. Penjodoh bilangan yang macam tak sesuai je. Hanya 700,000 lebih tu, macam RM700 je. Sebenarnya hidup di luar sana sangat kejam. Itu sebabnya kita suruh you all belajar. Bukan suruh buat benda lain, suruh belajar. Dan salah satu cara nak berjaya dalam pembelajaran kita, tolong jaga adab. Dan satu lagi, ikhlas. Setelah tadi kita cerita tentang bagaimanakah step-step tu tadi, termasuklah tadi kita jangan menyalahkan orang lain, bertanggungjawab. Satu lagi, kita kena ikhlas dalam belajar. Ikhlas maknanya lillahi ta'ala, Allah bagilah aku yang terbaik. Ya Allah, aku belajar ni, kau bagilah aku yang terbaik. Keputusan yang terbaik. Jadi manusia yang berjaya. Ada seorang kawan saya, masa belajar dulu, habis je belajar. Bukan habis belajar apa, habis form 3 dia terus masuk sekolah biasa. Sebab dia tak nak sekolah sama penuh. Dia balik kampung. Dia sekolah, dia kerja apa? Dia kerja kilang. Dulu kerja kilang hebat. Kalau kerja kilang, kalau kilang tu base pada Korea, dia akan setahun 2-3 kali training dekat Korea. Kalau kilang tu base pada Jepun, 2-3 kali training dekat Jepun dalam setahun. Alhamdulillah, bagus. Duit dia banyak. Masa tu sampaikan saya cakap, untungnya lah orang kerja kilang ni duit banyak. Tanyalah cikgu pun pernah tahu alat masa zaman tu kan. Dia orang kerja kilang 7 sampai ke 7 tapi mewah. Dengan allowance pengangkutan tak ada, je naik bas percuma, bas kilang free je pergi kerja. Lepas tu dah beli motor mahal, beli kereta mahal. Hebat. Tapi kemudian bila berlaku zaman kegawatan ekonomi pada tahun 1995, 96, 97, masa tu banyak kilang dah mula tutup. Kawan saya pun jadi mangsa. Dia pun kerja kampung. Bila dia kerja kampung, hidup dia sangat susah, sederhana. Saya tak nak sebut lah dia dekat mana, area mana. Pernah satu ketika saya berceramah dekat satu daerah. Saya ceramah kat satu daerah, saya berdiri dekat atas pentas tu. Saya ni jadi ingat muka kawan-kawan saya. Saya akan tegur dan saya sebut nama dia. Nama penuh saya sebut. Dan bila saya turun daripada pentas, saya nampak dia dekat satu kawasan luar bandar lah. Saya ceramah tu dekat macam perdana lah, ramai datang. Saya turun, saya nampak dia, saya terus sebut nama dia. Bila saya sebut nama dia, dia terus menangis. Dia peluk saya, dia menangis sebab dia tak sangka saya ingat dia lagi. Lepas tu sambil dia lap air mata, dia peluk saya, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Ubat kawan ayah? Dia tu. Dah kita gelak, tapi itulah hakikatnya. Bila sampai satu tahap, macam-macam achievement kau kat sekolah, tapi bila sampai penyudah hidup kau, besok kau tak kerja betul-betul, tak ada career betul-betul, tak ada siapa percaya kau pernah cemerlang dekat sekolah. Tak ada siapa percaya kau pernah wakil sekolah. Wakil apa sekolah tu, rugby, takraw, badminton. Kau wakil sekolah untuk hafazan, tahfiz, kau masuk pertandingan azan, berzanji, marhaban dan sebagainya. Orang tak percaya. Tak percaya. Masa tu saya tengok baju dia kusam sangat. So saya kata, ingat tak dulu kan kita main bola sama-sama. Lepas tu kau berlaga dengan striker yang tim sekolah projek tu. Lepas tu kau kena bawa ke hospital, berjahit dahi kau. Ya Allah, aku pun dah lupa benda tu. Wah, tanda tu ada. Tanda berjahit tu ada sikit, memang betul ada.
Kau ingat lagi ya? Apalah aku tak ingat pula. Saya ingat peristiwa, momen saya ingat. Dan dia pesan dekat saya, kalau kau pergi ceramah tu, dekat kau ceramah motivasi kat universiti ke, kat budak-budak sekolah ke, kau tolonglah pesan kat dia orang, janganlah tak belajar. Esok belajar. Takut jadi macam aku dia. Anak-anak gelak dia, kawan Samsul Debat, yalah tu. Anak-anak tak percaya. Tu sebabnya kita ni, waktu kita ni, yalah, saya pun tak adalah nak cakap saya bagus. Kawan-kawan baik saya pun ramai meninggal. Kawan-kawan saya tak ada. Kawan betul-betul kawan baik tak ada. Tapi bila kita dah ada sesuatu kedudukan, semua mengaku kawan baik. Tiba-tiba nak jumpa Osama, aku ni lah kawan baik, takkan tak ingat, mengaku dalam telefon. Apa hal ni? Aku nak raya dengan kau ni. Tak, aku lambat ni. Tak apa, lambat pun tak apa. Datang 10 kereta datang ke rumah saya masa tu. Bawa sedara mara dia nak buktikan dia kawan dengan saya. Bini saya tak sempat, hidang habis air, dia ambil gambar, dia nak balik. Tak ada orang macam tu. Ambil kesempatan aja nak baik dengan kita ni sebab nak beritahu kat semua orang dia kawan dengan saya. Tak ada. Adalah kawan-kawan alumni sekolah saya baru-baru ni, adalah kita orang jumpa, adalah kan. Ada yang betul-betul kawan, adalah. Tu sebabnya achieve lah something. Tapi bila kau tak achieve something, kau akan malu. Malu nak ke mana-mana dengan tahap hari ni memang kau tak rasa apa-apa. Kau tak rasa apa-apa. Kau rasa main, kau rasa nak buat apa yang tak buat, kau nak buat. Tapi ingat, kesan ni bila kau keluar nanti daripada sekolah. Tu sebab saya kata, cikgu-cikgu akan tetap mengajar. Cikgu ni pujuk suruh buat baik, suruh jaga disiplin. Kita cakap, apa yang cikgu sibuk sangat pasal kita? Bukan dia sibuk pasal kita, dia nak kita berjaya. Dan tak ada kepentingan pun untuk cikgu ni. Kau tengok dekat pintu pagar sekolah tu. Daripada awal tahun dulu sampai tahun ni, berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu cakap dia dah berjaya jadi manusia. Dia dah berjaya jadi doktor. Dia dah berjaya jadi engineer. Berapa ramai? Tak ramai. Yang ramai datang pun minta pengesahan daripada Ustaz Mazlan yang sahkan bahawa dia pernah sekolah kat sini. Ataupun sijil tertinggal. Itu je. Itu sebab tepuk dada, tanya iman. So kalau nak berjaya dalam hidup kita, next step yang kita kena buat, pertama, kita kena cepat. Jangan lambat, kita akan ketinggalan. Kedua, jangan ponteng kelas. Hadir pada kelas-kelas yang dianjurkan, termasuklah kelas-kelas tambahan. Jangan tinggal satu pun. Ketiga, apply apa yang dah diajarkan. Buat latihan, training, macam bahasa Inggeris. Kau tak boleh belajar, we'll never learn English, but we practice English. You have to speak in English. Di sekolah Smart Labu, setiap hari Rabu wajib berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan Inggeris keluar, denda 50 sen satu perkataan. Apa yang berlaku di sekolah Smart Labu, alhamdulillah, hari Rabu tu senyap sunyi, tak ada siapa pun bercakap. Okey, tu. Kemudian selepas apply apa? Mantapkan pengetahuan kita. Yang keempat, mana subjek yang kita lemah, kita kena improve. Jumpa cikgu, cikgu saya memang lemah, cikgu subjek ni, cikgu boleh tak tolong ajar saya? Serah diri, jumpa cikgu. Jadi cikgu tahu kedudukan kita kat mana. Cikgu saya memang tak faham, cikgu sabar. Cikgu happy kamu jumpa saya ni. Kamu yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Kalau macam tu cikgu kau pula meraung kan. Ponek-ponek dengan ajar kau, apa yang kau buat dalam kelas ni aku pun tak tahu. Kan? Dua subjek favourite saya, untuk makluman semua, sampai saya boleh bergelar graduan dalam bidang undang-undang. Dua subjek favourite yang wajib kau orang kuasai adalah bahasa Inggeris dan juga sejarah. Suka tak suka kau kena kuasai. Kau nak jadi lawyer, sejarah. Kau kena minat. Simple. Macam cikgu sejarah. Tanya cikgu sejarah. Siapa nama cikgu? Cikgu Mas Lina, Mas Liza. Cikgu Mas Liza dia mengajar. Biasanya pelajar-pelajar akan beri penumpuan pada kelas tu paling lama pun 20 minit. Masuk minit ke-21, para pelajar dah mula berada pada zaman yang Cikgu Mas saja. Kalau Kesultanan Melayu Melaka, tiba-tiba minit ke-21 tu dah jadi Istana Melaka. Lepas tu dah nampak Cikgu Mas dah pegang keris dah. Macam tu lah. Jadi nak mengelakkan tu, saya bagi petua untuk siapa nak bagus. Nak tak petua nak skor subjek sejarah? Simple aja. Katalah dah tahu. Besok siapa ada subjek sejarah esok? Exam lah. Kenapa lah exam? Besok tak boleh ke tangguh exam ni? Tak ada. Okey. Contohlah, katalah esok ada subjek sejarah. Sekarang nak tahu. Sekarang ni siapa yang belajar dengan Cikgu Mas ni? Semua belajar Cikgu Mas lah ni. Okey. Sekarang ni yang form apa?
Form 5. Subjek yang dah belajar dengan Cikgu Mas, subjek apa sekarang ni? Bab apa sekarang ni? Dah habis dah. Oh yelah, dah nak periksa dah. Lupa pula. Tak apalah, dah habis, tak boleh lah bagi tips lah. Tak, untuk Form 4. Tak, maksudnya contoh, kalau ada kita contoh, kalau untuk subjek-subjek yang memerlukan pembacaan selain daripada sejarah dan lain-lain, kita dah tahu dah, kita belajar bab 5 hari ni. Contoh, dah habis belum bab tu? Kata dah habis. Besok akan masuk bab baru, bab yang lain. Baca dulu bab yang akan diajar. Tolong baca. Kita baca, tak faham. Yang ni apa benda ni? Apa benda ni? Buat tanda soal. Sampailah Cikgu Mas ajar besok. Kalau tanda soal tu makin besar, jumpalah Cikgu Mas selepas itu. Atau masa tengah mengajar, Cikgu dah sebut tadi, saya masih tak faham Cikgu. Macam mana kata? Sebab kita dah baca. So, bila korang tanya soalan, Cikgu Mas jawab. Tanya soalan, Cikgu Mas jawab. Akhirnya, subjek tu takkan jadi bosan. Saya heran bila orang cakap subjek sejarah tu bosan. Bila saya ambil law dulu, kita baca sejarah setiap hari. Sebab apa? Case law. Kita akan baca kes-kes yang lama-lama. Kes-kes duluan. Doktrin judicial precedent. Kita akan buka kes-kes yang lama. Bayangkan buku kes Malaysian Law Journal, Malayan Law Journal, Current Law Journal. Semuanya tebal-tebal ni. Dan kemudian tulisan bahasa tungau. Dan kita kena ingat kes ni, ni lawan ni Donohue versus Stevenson. Kena ingat kes pasal negligence. Kena ingat kes kriminal. Yang ni lawan ni, kes fitnah, Pang Mohsin. Macam-macam polis tu kena pecat. Macam mana right to be audit Trampatum dengan Neboyudok Inkosaswa. Kena ingat semua. Jadi bila kita ingat benda tu semua, bila kita baca sejarah, kita minat sejarah, kita akan minat untuk baca case law. Itu sebabnya kena kuasai. We'll never learn English, but we practice English. Cakap di bahasa Inggeris. Yes, no right, thank you. Well, talking right about bahasa. Janji dia bunyi, kan? Betul, lama kelamaan kita kena cakap bahasa Inggeris juga. Mana ada universiti sekarang belajar bahasa Melayu? Tak ada. Semua kena pakai bahasa Inggeris sekarang. Jangan cakap, saya sekolah agama memang kurang sikit. Kalau al-lughatul arabi, insya-Allah. Tak ada, apa salahnya kita kuasai, kan? Saya dulu pun ambil Arab komunikasi je. Okey? Jadi makna kata kita jangan buang masa kita. Saya cakap saya. Jadi makna kata dalam hal ni kita kena ada orang kata mantapkan pengetahuan kita. Seterusnya profesional. Apa maksud profesional? Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Belajar betul-betul. Main betul-betul. Nak tengok TV? Boleh tengok TV, tengok betul-betul. Kan? Apa cerita Aish dengan Nabila tu apa? Drama tu lah, Aish tu lah. Apa tajuk dia? Ada hati, apa? Ada di hati, cinta di hati. Cinta ada di hati, ada drama. Alah, nyampah pula tu. Budak tebing, apa tak salah kan? Tak, maksudnya nak tengok TV, boleh tengok, tapi ada masa. Aku nak tengok drama ni, itu saja. Aku nak sangat tengok Upin Ipin. Kau tengok sampai buntang mata kau tengok, tak apa. Tapi bila dah habis, belajar. Dia bukan kata tak ada. Tanyalah cikgu-cikgu ni semua. Kami dulu waktu pukul 5 memang main. Pukul 5, tapi sebelum orang mengaji, bila orang mengaji dekat surau kelang kabut balik. Malam mengaji, tapi kami boleh skor. Macam mana? Sebab ada masa belajar, ada masa main. Yang masalah korang ni, waktu belajar pun kau main game. Saya nak tanya, sekarang ni yang SPM, calon-calon SPM bulan berapa? Bulan 2. Bulan 2 mulai berapa bulan? 20. Akan berakhir pada 14 Mac. 14 Mac daripada hari ni berapa hari? 40 hari lagi kau mainlah game tu sampai muntah. Kau tengoklah TV tu, kau tengok kiri kanan depan belakang bawah, kau masuk dalam TV tu, tengok apa ada dalam tu. Puas hati aku. Kau nak main, kau main futsal 3 hari betul-betul, kau buat maraton, jangan balik-balik rumah. 3 hari main futsal, sepak sampai layu jaring tu. Kau sepak, kau main betul-betul. Tak ada siapa dah, kau pergi. Dah mak, bagilah saya nak release tension mak. Kau pergi main. Sebab ini 40 hari yang tinggal ni kan, 40 hari tinggal ni adalah masa depan. Masa depan. Saya dulu bila habis saja saya SPM kan, saya terus jadi saya kerja kilang. Lepas kerja kilang plus 11 dekat Taman Tasik Jaya. Dulu kilang tu buat makanan, food processing. Habis dapatlah gaji
Dapat gaji RM300, 150. Bayangkan, operator pengeluaran 150 separuh bulan dapat. Lepas tu saya minta jawatan guru. Saya apply dekat PPD, dapat jadi guru ganti Cikgu Raihana dekat sekolah menengah Jalan Loop. Sekarang nama dia Bukit Mewah. Habis yang mengajar ganti Cikgu Raihana 2 minggu sebab dia cuti bersalin tak habis-habis lagi. Saya ganti 2 minggu. Lepas tu saya ganti Cikgu Kalaimani selama 3 minggu. Sebab dia nak proses kenaikan pangkat, dia pergi kursus 3 minggu, saya gantikan dia. Habis daripada tu saya dinaikkan pangkat GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih, dengan gaji 49450 SPM. So saya menjadi guru sandaran dekat mana? SRJKC Pehua Serman, depan Chinese Maternity Hospital tu. Saya jadi cikgu dekat situ. Berapa lama saya mengajar bahasa Melayu dan pendidikan seni. Masa kat sekolah menengah tu saya mengajar sejarah dan bahasa Melayu. Dan selepas 6-7 bulan saya mengajar jadi guru GSTT tu, saya cakap pada diri saya, aku tak boleh jadi cikgu. Bukan sebab kerjaya cikgu ni tak bagus, sebab terlalu bagus. Maka saya tak layak jadi guru macam mana yang guru-guru yang ada dekat depan saya ni. Termasuklah Cikgu Juriati, Cikgu Aswati, termasuklah Ustaz Mazlan, Cikgu Syafiq dan semua guru-guru yang dekat belakang tu. Cikgu Heri, saya tak layak jadi cikgu. Kalau aku jadi cikgu, tak tahu apa ramai terbunuh sebabkan kesabaran aku tak ada. Mati seorang, mati kena bunuh seorang, mati kena tikam, tak tahulah, memang marah betul dia. Cikgu-cikgu ni banyak bersabar dengan korang tu. Tu sebabnya dia orang boleh jadi guru. Kadang-kadang bila hari report card day tu, cikgu tu paling beralas bila bercakap, Allah menyampah aku kadang. Bila hari report card day, mak bapak tanya, anak saya macam ni cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan main-main, menyampah aku. Itulah jawapan kau tiap-tiap tahun. Cubalah cakap tu terang. Anak saya macam ni cikgu? Dia ni, saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Cakap macam tu. Perangai ni, la ilallah, musibat betul tiap-tiap tahun muka ni. Macam tu cakap, biar mak bapak dia pandang, kau pun masalah kau bila marah budak tu. Tak adalah budak ni berani buat perangai sebab cikgu akan cerita semua. Macam mana anak saya cikgu? Macam ni lah, saya tak dapat nak cerita. Ni senarai kemungkaran dan juga kebobrokan yang dibuat kat sekolah. Dia tolong baca. Macam tu cikgu cakap tu terang. Kita ni mak bapak nak tahu apa perangai anak kita. Dia ni tak, saya tak tahulah dia ikut siapa. Duduk tak mau duduk diam langsung berjalan, usik-usik barang orang semua. Saya malas nak cakap sebenarnya, tapi dia ikut siapa, puan ke tuan? Macam tu je cakap, biar merah muka mak ayah dia. Kena beritahu terang. Maksud saya tu kena cakap tu terang perangai dia macam mana. Dia tak nak belajar, dia main-main, dia gemar kacau kawan-kawan. Bagi tahu. Dia ni okey sebenarnya, cuma yelah kan. Cikgu ni marah kita sebab dia boleh cakap sayang steady atau cikgu marah sebab sayang. 3 dialog yang biasa cikgu kau sebut. Apa nak jadi dengan kau orang? 1. Dialog yang kedua, you all sedar tak peksa berapa hari lagi? 2. Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, you all tahu tak zaman saya dulu tak bebas zaman dia. Kan? Tapi semua tu memang dia ulang daripada cikgu dia. Maknanya sekarang terserahlah pada kita. You all ada di landasan terbaik untuk melakar kecemerlangan, berada di sekolah yang terbaik. So manfaatkan. Cikgu dah ada, tolong tanya. Jadi berubah jadi pelajar yang terbaik. Jadi saya tidaklah berhasrat nak memanjangkan ucapan saya. Apapun kita kena belajar. Kita kena belajar. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Kembangkan. Jadi seorang yang berjaya. InsyaAllah saya yakin depan saya ini boleh berjaya. Ya Allah, kau jadikanlah pelajar-pelajar di hadapan aku ini pelajar yang cemerlang ya Allah. Jadikanlah pelajar-pelajar ini pelajar yang mendengar kata ya Allah. Jadikanlah pelajar-pelajar ini pelajar yang jauh daripada masalah disiplin ya Allah. Jadikanlah pelajar-pelajar ini jadi pelajar-pelajar jadi penyejuk mata dan hati untuk kedua ibu bapanya. Menjadi penyejuk hati dan penyejuk mata untuk guru-gurunya. Menjadi pelajar-pelajar yang mengharumkan nama sekolahnya. Ya Allah, kau jadikanlah pelajar-pelajar ini sebagai pelajar yang soleh dan solehah ya Allah. Agar kejayaan yang dilakarnya bukan hanya kejayaan di dunia, tetapi juga kejayaan di akhirat juga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya jika engkau tidak mendengar permohonan kami ini, siapa lagi lah yang akan mendengar permohonan kami ini ya Allah. Sehingga engkau tidak memakbulkan permintaan kami ini, siapa lagi lah yang akan memakbulkan permintaan kami ini. Maka ya Allah, kau makbulkanlah permintaan kami ini ya Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Minta maaf
jangan kecewa, sebab kaedah motivasi saya memang macam tu. Saya tak ada dia nak belajarlah rajin-rajin, memang saya takkan macam tu lah kan. Itulah cara saya cakap straight forward. Betul cakap saya, nanti besok you akan jumpa saya, satu hari akan jumpa. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya dah achieve dah apa benda yang saya nak. Saya dah berjaya dalam hidup saya. Terima kasih ingatkan saya dulu. Siapa dah ni? Saya pun tak ingat dah, sebab saya dah tua masa tu kan. Jadi mudah-mudahan berjaya. Amin. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok menik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak sekolah menyemput rasa nak junjung. Sedikit makluman pada guru-guru, kalau ada masa pelajar